Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Apa khabar pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan kita? Alhamdulillah, sihat. Syukur Alhamdulillah. Kita pun sedia maklum bahawasanya 19 hari bulan kita semua akan keluar menjalankan atau melakukan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Dan kita bercakap tentang politik ni Ustaz, kepimpinan ni kita perlu dia berlandaskan macam Ustaz kata tadi, niat dan amal tu, cara tu mesti seimbang. Macam mana dalam dunia politik ni Ustaz kita nak seimbangkan? Sebab Ustaz kita tak boleh nafikan dunia politik ni hanya mereka yang ada dalam tu dia tahu sepak terjang dia. Dia tahu apakah godaan-godaan yang berlaku, cabaran-cabarannya. Macam mana kita nak sama-sama memilih pemimpin yang ada niat dia sama dan dia akan beramal dengan apa yang diniatkan tu. Baik, terima kasih Tuan Haji Talib. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang melihat kita pada hari ini, semoga Allah merahmati. Tak kiralah kita di mana, bukan saja di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Brunei ke, di Indonesia ke, di Thailand ke, kita ni kena tahu ia adalah sama kerana kita mengabdikan diri kepada Allah yang Esa. Baik. Kita berpijak dengan bumi yang sama. Sebab tu kita kena tahu bila masuk ke dalam politik, kadang-kadang ada orang tak suka berpolitik. Dia kata politik ni kotor, politik ni tak betul, politik. Sebenarnya siapa yang mengotorkan politik tu? Jadi sebab tu Ustaz nak sentuh dalam satu ilmu, dan Ustaz belajar juga ilmu ni di universiti dulu. Waktu peringkat ijazah ada, waktu peringkat master pun ada, dan dalam PhD pun kita membahaskan, ada bab-bab yang kita membahaskan tentang disebut siasah asy-syar'iyyah. Siasah asy-syariah. Ya, siasah asy-syar'iyyah. Baik. Benarkan Ustaz untuk bangun. Sila. Ustaz nak bangun tu nak tunjuk dekat whiteboard ni. Baik, bila kita sebut tentang siasah syar'iyyah, iaitu politik dalam bentuk syariah, bagaimana maksudnya bila kita nak mentadbir, nampak? Perkataan mentadbir ni kita nak mentadbir sama ada dalam arena politik ataupun dalam kekeluargaan ataupun pejabat, mesti ada pengurusan, pentadbiran. Maka dia mentadbir urusan manusia dengan setiap perkara yang telah disyariatkan oleh Allah. Mentadbir disyariatkan oleh Allah. Dia mesti mentadbir dengan mengikut peraturan Allah. Contoh, dalam Al-Quran, Allah tak membenarkan riba. Tiba-tiba kita membenarkan riba sebab kita ada kuasa, kita membenarkan riba, maka ia melanggar hukum syariat Allah. Kita ada kuasa, contohnya kita pergi buka ruang supaya orang, dalam Al-Quran Allah tak membenarkan untuk minum arak kepada orang Islam, maka kita membenarkan, kita benarkan benda-benda maksiat ini berlaku, maka kita tidak mentadbir dengan perkara yang disyariatkan oleh Allah. Ke atas, kita takbir ni untuk siapa? Ke atas hamba-hambanya melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan demi kemaslahatan mereka. Sebab semua hukum yang Allah datangkan, kan Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan Allah kata la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta secara batil. Itu adalah hukum. Baik. Kemudian kita hari ini buat melaksanakan hukum, tujuan dia adalah kemaslahatan mereka ni, kemaslahatan kita ni semua. Sebab apa yang Allah perintahkan dalam Quran, dia akan mendatangkan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Contohnya, kita sebut prinsip syariah yang wajib dijaga. Ni ahli-ahli politik, ahli-ahli akademik, kita ni tak kiralah, mungkin kita bukan ahli politik, tetapi kita sebagai khalifah, kita kena jaga prinsip syariah. Contohnya menjaga agama. Kita kena menjaga. Di Malaysia ni, alhamdulillah, Islam sebagai agama persekutuan. Jadi itu ada dalam perlembagaan. Jadi kita kena jaga agama kita. Sebab itu bila kita berpolitik, mestilah kita kena menjaga agama. Kita kena menjaga nyawa. Ini adalah benda yang sangat penting yang diminta oleh Allah untuk kita jaga. Baik. Akal kita, keturunan kita dan harta. Baik. Maka perkara-perkara ini, prinsip ini mesti dijaga. Baik. Bagaimana pihak yang mentadbir nak menjaga? Maka dia kena buat polisi-polisi yang bertepatan dengan penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Contohnya nyawa. Kan?
menjaga nyawa ni, macam mana polisi nak menjaga nyawa? Dia tidak membenarkan untuk membunuh di antara satu sama lain. Dan pada zaman jahiliah dahulu, bagaimana orang membunuh di antara satu sama lain itu biasa. Bagaimana seorang ayah yang apabila dia dapat anak itu anak perempuan, maka dia bunuh, dia tanam hidup-hidup. Jadi Islam datang untuk menjaga nyawa, sebab setiap manusia itu bernilai, berharga. Maka polisi, orang yang menguruskan pentadbiran ataupun yang membuat polisi, dia mesti memikirkan bagaimana nak menjaga nyawa. Begitu juga menjaga akal. Kita nak masyarakat kita masyarakat yang berilmu, masyarakat yang mempunyai kecerdikan, kepintaran, yang akalnya sempurna. Mana boleh kalau sekiranya kita buat polisi membenarkan untuk merosakkan akal dengan meminum arak. Maka ia telah melanggar hukum Allah. Jadi merosakkan akal. Bila merosakkan akal, maka dia akan menyebabkan masyarakat kita akan rosak. Sebab itu kita kena menjaga keturunan. Contohlah, satu lagi kita ambil keturunan. Sekiranya kita menghalalkan zina, kita buat polisi boleh pergaulan bebas, kita tidak ada akta, kita tidak ada orang kata mahkamah yang boleh menyebabkan, contohnya kalau nak berkahwin boleh sesama sendiri, bertukar-tukaran dan sebagainya. Maka dia akan merosakkan keturunan dan generasi kita. Sebab tu Islam menyuruh kita nak bersama boleh nikah untuk menjaga keturunan. Dan pihak yang membuat polisi mesti memikirkan kepentingan agama, nyawa, akal keturunan dan harta. Pihak pelaksana tadi pembuat polisi, pelaksana mesti melaksanakan. Dan masyarakat dia mesti menerima, kerana semua yang dibuat itu berprinsipkan dengan prinsip, iaitu politik yang diredai oleh Allah. Sebab tu dia senang je, kita mentadbir dengan mengikut syariat Allah untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Bila Ustaz cakap pasal politik ni, dululah pernah keluar pada mulut saya masa ketika saya di universiti. Saya tak minat politik. Politik tu kotor, Ustaz. Samalah macam Ustaz kata ni, macam Ustaz ni mengata aku ni kan. Dan saya tak tahu berapa ramai juga berfikiran, berperasaan sama macam saya. Bahawa saja saya rasa politik ni sama je lah. Dia kata dia, A kata B, B kata C. Mereka ni semua sama je di pandangan kami. Kan? Tapi hakikat kita pun tak tahu bagaimana kita nak, perlukah kita menyendiri atau kita tak ambil tanggungjawab lah politik. Ini urusan mereka, mereka jawab dengan Allah, kita buat kehidupan kita seperti biasa. Jangan masuk campur. Jangan masuk campur lah, tak koma lah. Nak buat apa buatlah. Buatlah. Sebenarnya inilah yang disukai oleh mereka-mereka yang memusuhi Islam. Kenapa? Sebab apa? Sebab mereka apabila mereka tahu kita ni tidak mahu berpolitik. Sebab bila dapat kuasa politik, yang membuat dasar tadi kita kata menjaga agama siapa? Polisi tadi tu kan? Polisi itu. Pentadbir orang yang boleh membuat polisi. Maka dalam sistem negara ini, orang politik lah. Dia bersidang, kemudian dia bincangkan, dia buat tentang garis panduan, akta ni, akta tu. Sehingga menyebabkan kadang-kadang sekiranya kita tak menguasai ataupun kita tak boleh nak mengambil kesempatan di atas muka bumi ini sebagai khalifah, bagaimana kita nak melaksanakan untuk menjaga agama. Sebab itu Ustaz bahas master dan PhD ni dalam al-aqaliyat. Ustaz punya PhD dulu? PhD, iaitu aqaliyat ini mereka-mereka yang orang Muslim yang duduk di negara Eropah. Mereka ni minoriti di tempat negara yang bukan Islam. Jadi mereka tak ada kesempatan untuk nak membuat dasar menjaga agama. Membuat dasar untuk menjaga nyawa. Walaupun ada benda-benda yang menjaga nyawa. Tetapi kaedah dia tak sama seperti kaedah Islam. Jadi ada juga yang kadang-kadang mereka terpaksa bermuamalat dengan benda-benda yang haram. Disebabkan tidak ada kuasa. Tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Tidak ada kekuasaan untuk nak merubah benda itu. Yang menyebabkan orang nampak politik kotor ni adalah orang itu, manusia itu. Yang mencemarkan imej. Contoh, kita sebenarnya, contohlah ustaz. Kan kita sebut ustaz. Ustaz ni manusia biasa. Dia melakukan kesilapan, dia melakukan dosa, dia mempunyai keaiban. Bila seorang ustaz itu melakukan kesilapan, adakah kita nak menunding jari kepada Islam atau kepada individu tu? Individu. Sama juga dengan politik. Adakah politik itu kotor ataupun orang yang menyebabkan politik itu kotor? Orang yang menyebabkan tu, Ustaz. Sama.
Sebab itulah bila kita sebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi berpolitik, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, khiyaru a'immatikumul ladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Iaitu sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian sayang dan mereka sayang kepada kalian. Hari ni kita cinta, diorang cinta tak pada kita? Kalau cinta, mesti dia jaga kebaikan kita. Dia mesti jaga tentang apa urusan-urusan. Seperti mana Umar Al-Khattab. Umar cari orang yang dalam keadaan kelaparan. Cari Umar pemimpin, khalifah. Dia bukan memerintah negeri. Dia YB masa tu. YB bukan YB kecil. Dia bukan negeri, dia bukan parlimen. Dia khalifah. Hebat. Dia turun padang. Dia tengok sendiri dengan mata kepala dia. Dan dia memikul untuk berikan makanan kepada mereka yang susah. Ini khalifah. Sebab tu nak jadi pemimpin kena ada sifat kasih sayang. Sebab bila ada sifat kasih sayang, bagaimana orang susah, dia pun rasa susah. Bagaimana orang tak boleh bayar bil. Ada masyarakat kita yang tak ada makan, tak ada tempat tinggal, yang sangat susah. Kalau kita sayang, kita akan bantu dia. Jadi kita kena faham bahawa untuk menjadi pemimpin ataupun kita sebut politik itu kotor, sebenarnya kitalah yang mengotorkan politik yang bersih itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita tak rasa sayang, kita tak rasa kasih, dengan rasuah, dengan perkara-perkara yang janji palsu, dengan perkara-perkara pembohongan, dengan kepentingan-kepentingan peribadi. Inilah yang menyebabkan politik itu kotor, disebabkan manusia itu sendiri, seperti mana malaikat sebut. Kan malaikat kata Allah nak jadikan khalifah, mereka ni bunuh-bunuhan. Memang betul lah. Tetapi kalau kita jadi betul-betul khalifah, insya-Allah kita akan dirahmati dan diredai. Subhanallah, luar biasa. Ini satu teguran buat semua, ya, bukan pada ahli politik je, kepada kita semua. Apa yang Ustaz pesan itu, kitalah yang sama-sama akan turun padang untuk jernihkan kembali apa yang telah Nabi ajarkan, apa yang Islam telah syariatkan. Ustaz, sebagai rakyat biasalah Ustaz, ya, apakah pesanan Ustaz agaknya kepada kita hari ini? Kadang keliru. Kita nak pilih pemimpin yang macam mana? Kita nak suasana yang macam mana? Kita nak dunia. Dan pada masa sama kita nak juga akhirat. Kita kadang tak tahu sejauh manakah, yang mana yang Allah suka, yang mana yang paling menghampiri, yang sebaik mungkin untuk kita pilih, supaya apa yang Ustaz katakan tadi, 5 perkara siasat syariah ni dapat kita laksanakan sama-sama. Apa yang boleh kita lakukan sama-sama, Ustaz? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, dunia ni hanya 3 hari je Tuan Haji Talib. 3 hari? 3 hari je dunia ni. Alamak. Yang pertama kemarin. Semalam. Ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Habis dah. Esok, hari esok, tak tahu lagi datang. Kamu mungkin tak akan pernah menemuinya, kita tak tahu. Allah. Kemudian hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah pada hari ini. Hari ini yang kita dapat. Maka bagaimana kita tanggungjawab kita? Yang pertama, kita mestilah bersama-sama untuk memilih mereka-mereka yang berkelayakan, mereka-mereka yang boleh menjaga kemaslahatan bukan saja dunia, akhirat kita sama. Sebab itulah kita sebut tadi, kalau Nabi menjadi pemimpin, kan, Nabi memimpin dunia akhirat. Khalifah yang kita sebut, kan, Al-Khulafa Ar-Rashidin, mereka-mereka yang menjadi khalifah, Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ni semua memimpin bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Maka tanggungjawab kita sekarang ini sebagai seorang ahli keluarga, seorang suri rumah, seorang pemimpin syarikat ataupun accountant ataupun apa saja, maka kita hendaklah menjadikan diri kita sebagai benda ataupun menjadikan diri kita orang yang sentiasa mematuhi perintah Allah. Kita kena ingat, sana adalah amalan kita akan dihisap oleh Allah. Sebab apa yang kita lakukan di atas muka bumi, semuanya akan pergi ke sana. Walaupun sebesar zarah, seperti mana di dalam surah Al-Zalzalah. Dan bumi ni akan menceritakan segala apa yang berlaku di belakangnya. Kalau kita buat kemungkaran, apa saja kemungkaran, maka semuanya akan diceritakan. Apa saja kebaikan, wa tuhaddisu akhbaraha, bumi akan ceritakan segala apa yang berlaku. Maka kita kena ingat, di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat yang mencatat segala apa yang kita lakukan. Tangan, kaki kita esok akan bercakap. Kan? Akan bercakap apa yang kita lakukan. Bumi akan menceritakan kebaikan, keburukan yang kita lakukan, dan Allah menyaksikan.
Yang semua itu pada zahirnya. Mereka akan lihat kepada zahir, mereka akan tengok, oh mereka dia ni melakukan solat, oh dia ni melakukan amanah, oh dia ni baik. Tetapi Allah satu-satunya yang akan dapat melihat apa yang terdapat dalam hati kita. Sama ada ikhlas ataupun tidak, ada kita buat kerana Allah ataupun tidak, maka waktu itulah baru kita akan menyesal. Rupanya buat solat itu bukan kerana Allah. Sedekah itu bukan kerana Allah. Berpolitik itu bukan kerana Allah. Mengundi itu bukan kerana Allah. Maka akhirnya kita akan rugi. Jadi buatlah semua kerana Allah untuk kesejahteraan, untuk kebaikan kita bersama. Subhanallah. InsyaAllah. Dan terima kasih sebenarnya kepada Ustaz. Saya rasa kering Ustaz, tekak Ustaz ya, kongsi dan sebagainya. InsyaAllah ini adalah kerja dakwah untuk mendekatkan kita kepada Allah dan cinta Rasulullah SAW. Kita berat setika kembali lagi selepas ini insyaAllah. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Dapat ansar. Islam. Jadi pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge gonumbe mispan beta. எனக்கு புரியுது